Okey, terima kasih untuk makluman. Sekali lagi saya nak ingatkan, ini sebenarnya taklimat untuk guru ya. Jadi kalau boleh anak-anak murid tak ikut serta taklimat ni. Dan ini untuk inovasi STEM sekolah rendah. Kalau sekolah menengah ada link yang lain ya, takut nanti ada yang tersilap kan. Tapi yang yang daftar dengan saya tu memang sekolah rendah lah. Saya bagi email. Untuk makluman dalam ni, ada lagi tak? Tak ada dah. Oh, masih ada. Makluman semua. Kita ada kehadiran penolong pengarah unit pembangunan bakat murid UPPM JPM Melaka Tuan Zaki, yang dulunya Tuan Zaki ni pernah pergi ke Korea untuk, tak silap saya, exchange student ya tuan Jadi ada dalam ni bersama-sama dengan kita pada petang ni. InsyaAllah dah 5 minit lagi. 5 minit lagi. Sebab yang daftar kat Google saya dalam 40 lebih orang. Sekarang baru 19, kita tunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan. 5 minit lagi diorang masuk ke tak masuk saya akan mulakan sebab memang 2.30 kita akan mulakan ya. Okey, baik Cikgu Kartini. Kripto tu PC anak cikgu kan. Tadi cikgu dah beritahu. Terima kasih kerana maklumkannya. Kau apa? Sebab mungkin kerana dalam keadaan PKPR, PKP ni, jadi memang ramai murid yang nak masuk pertandingan ni. Jadi untuk memudahkan pengurusan, jadi kita terhadkan untuk yang dengar taklimat guru pembimbing. Jadi guru pembimbing di setiap sekolah yang akan memberitahu maklumat seterusnya kepada murid dan pihak sekolah lah. Jadi kerana itu justifikasi ini dibuat. Kalau tidak, kadang-kadang pemahaman nak beri pada murid ni kan, nanti beribu orang murid sertai sekarang. Pemahamannya tak akan sampai dengan lebih baik lah. Okey, 2 minit lagi
Okey, baik. Okey, kita dah 2:30. Ini saya akan mulakan ya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ilman. Rabbi shrah wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Kita tengok ada cikgu bangsa Cina Xiao Hao. Xiao Hao 现在是几点？2点，下午好，可以了。Okey, kita akan mulakan. Saya akan sharekan skrin. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada Tuan Zaki kerana pada hari ini juga turut bersama dengan kita bagi taklimat pertandingan inovasi sekolah rendah. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada taklimat ini. Di akhir taklimat ini saya akan berikan link untuk isi kehadiran, maksudnya cikgu-cikgu hadir pada taklimat petang ini untuk diisi dalam SPL KPM. Untuk alright. Sekiranya cikgu-cikgu ada pertanyaan, cikgu-cikgu boleh unmute dan boleh tanya saya. Jadi kita sesi 2 hala Kalau ada pertanyaan ke boleh direct tanya, okey? Linknya di mana? Linknya saya akan bagi di akhir taklimat nanti. Belum bagi lagi. Saya akan share screen sambil-sambil tu, sambil tunggu screen di share, saya sebenarnya saya pernah cek Mustafa bukan guru di Sekolah Kebangsaan Gangsa, cuma dilantik untuk menjadi pengurusi teknik bagi inovasi STEM sekolah rendah peringkat negeri Melaka tahun ini. Okey. Kalau saya tengok sini tak memang okay, dah ada. Jadi ini poster yang cikgu-cikgu lihat pada peringkat awal hebahan tentang pertandingan ni. Dan saya nak terangkan, pertandingan ni sebenarnya sebab ada yang telefon saya tanya dia keliru. Satu STEM online challenge, satu carnival STEM. Okay. Jadi 2 kategori lah. Tapi semuanya di bawah satu naungan lah, maksudnya STEM. Di 2 kategori yang pertama carnival STEM. Ada 5 pertandingan. Salah satunya inovasi STEM. Kemudian kategori yang kedua STEM online challenge. Ada 4 pertandingan. STEM online challenge ni matematik, quiz matematik tu, poster dan 2 lagi. Bermakna keseluruhan kita ada 9 pertandingan. Cuma kerana PKP kalau STEM online challenge dah memang online, so memang dia punya challenge tu secara online. Carnival, kalau kita faham carnival ni kan bersemuka, carnival kita
buat pertandingan tu secara bersemuka, ramai penonton boleh menyaksikan. Tapi kerana pandemik yang sedang berlaku ini, maka karnival pun dijadikan secara online. Jadi kita lihat nanti tapisan yang seterusnya apabila kita dah dapat senarai yang 5 terbaik. Jadi mungkin tapisan yang kedua mungkin boleh untuk yang kebangsaan, untuk yang kebangsaan, andai kata cikgu terpilih Negeri Melaka pergi ke peringkat kebangsaan, ketika itu keadaan dah berubah, boleh bersemuka, maka penilaian dibuat secara bersemuka. Tetapi kalau ketika itu kes masih tinggi dan masih tidak boleh dibenarkan untuk bersemuka, maka masih lagi penjurian atau penghakiman secara online lagi. Jadi kita bergantung pada situasi. Tetapi untuk yang setakat ini Negeri Melaka memang kita buatkan secara online walaupun dia sebenarnya seharusnya bersemuka. Jadi sebenarnya ada 2 kategori lah, Carnival dan STEM Challenge Online, STEM Online Challenge. Jadi kita punya pertandingan inovasi STEM adalah di bawah Carnival. Okay? So harap jelas, kalau ada apa-apa boleh terus tanya tau. Saya sebab kalau tanya dalam info chat ni mungkin kadang-kadang saya tak baca kan, jadi boleh unmute je untuk tanya. Jadi saya harap benda tu faham lah. Kalau tengok dalam poster ni, tarikhnya 7 hari bulan 5 hingga 20 hari bulan 8. Itulah tempoh durasi cikgu-cikgu untuk membuat inovasi, hantar paling lewat 20 hari bulan 8. Jadi jangka masanya lama lah. Nanti saya terangkan macam mana kita nak menghadapi situasi ni. Saya cuba untuk jelaskan dengan lebih baik. Okey. Jadi pertandingan inovasi sistem sekolah rendah, dia punya syarat sama dengan sekolah menengah tapi kita bahagikan. Juri lain, PT lain jadi tak sama. Jadi juri untuk sekolah menengah, ni saya tak berselindung lah. Ada 5 orang 5 orang juri. Tak adalah kalau lepas ni PM tepi apa nak bagi KFC ke apa kan, nak tahu juri siapa, tak ada lah. InsyaAllah lah integriti tu dijaga. Jadi 5 orang juri ni, 3 daripada KPM, maksudnya orang KPM, orang dalam KPM, 2 orang lagi adalah dari pensyarah universiti. Jadi bila ada pensyarah universiti ni, kita ambil daripada 2 orang luar lah. Jadi okay. Dan ramai juga yang terkeliru inovasi STEM ni apa sebenarnya. Ada cikgu-cikgu yang call saya apa semua, jadi saya nak jelaskan sekali lagi. STEM ni dulu sebenarnya adalah singkatan daripada Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Jadi kalau cikgu bukan cikgu sains, boleh masuk ke pertandingan ni? Boleh. Tak semestinya. Dia bukanlah guru pembimbing harus. Dia kebijaksanaan sekolah masing-masing lah. Jadi kalau bukan guru option tu tak ada masalah, kita tak tengok option guru pembimbing, kita tengok produk yang dihasilkan. Jadi jangan takut kalau misalnya cikgu bukan option. Saya sendiri option bahasa Melayu. Degree saya bahasa Melayu tapi saya mengajar matematik. Jadi STEM ni adalah Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Kenapa diperlukan STEM ni? Adalah untuk memastikan pelajar dapat berfikir dengan lebih kritis. Lepas kreatif, kritis. Lepas tu inovatif untuk menyelesaikan masalah. Kalau tengok 80% di negara luar, mereka dah mengupayakan STEM ni. Kerana apa? Penjanaan bidang pekerjaan dalam bidang STEM ni semakin kurang diminati di peringkat universiti. Sedangkan peluang pekerjaan lebih banyak adalah STEM. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang masuk bidang-bidang pengkhususan ni, dia luar daripada STEM, dia ambil benda lain. Jadi ini dah semakin kurang. Jadi kita develop. Dan bila saya dah telusuri inovasi STEM ni, bila dah jadi PT saya kena study, rupanya peluangnya besar. Dan sangat mengujakan. Nanti saya share lagi. Jadi inovasi ni pula adalah kita mencari jalan untuk menghasilkan produk. Jadi keywordnya adalah produk. Tak ada produk, dia bukan inovasi. Kalau dia setakat stuck pada idea, dia ada idea. Itu inovasi idea. Tapi yang sekarang pertandingan ini wajiblah.
Kalau tak ada produk dia jadi haram. Ni kecindan dia. Jadi kalau ada produk tu memang perlu ada produk. Jadi dia sama ada penghasilan baru, orang tak pernah buat. Memang cikgu dengan anak murid tu cipta brainstorming sebab cikgu pembimbing. Anak murid ada idea tapi kadang-kadang murid kita perlukan bimbingan kan, sebab tu guru sebagai pembimbing lah. Jadi murid tu nak hasilkan sesuatu yang baru. Kalau hakim cakap dengan saya tanya hakim apa yang pihak hakim nak daripada peserta untuk melayakkan mereka pergi kebangsaan. Dia kata kalau ada yang baru, memang dia kata mereka akan beri markah yang lebih tinggi lah. Tetapi kalau inovasi itu dihasilkan daripada proses penyusunan semula, maksudnya orang dah buat dah. Cikgu kalau tiru bulat-bulat, maksudnya tak ada apa-apa improvisasi penyusunan semula, tak ada penambahbaikan. Jadi itu adalah idea orang, produk orang. Jadi untuk nak pergi lebih jauh itu sukar. Lebih jauh tu maksudnya nak dapat markah lebih tinggi tu sukar lah. Itu hakim beritahu saya. Saya cakap dengan mereka apa sebenarnya mereka kehendaki. Jadi semestinya kalau cikgu ambil inovasi orang yang memang dah sedia ada wujud, cikgu perlu nyatakan dalam laporan cikgu supaya tidak ada unsur plagiat. Jadi nyatakanlah sebenarnya inovasi ini dihasilkan oleh siapa-siapa-siapa, buat research sikit. Contohnya minyak masak terpakai sekarang orang jadikan sabun basuh pinggan. Jadi itu sebenarnya proses penyusunan semula. Cikgu kena cuba buat satu improvisasi untuk menunjukkan inovasi, walaupun idea asal adalah memang dah orang dah buat, apa yang cikgu boleh buat lagi untuk tambah baik dia lagi. Itu diperlukan. Dan boleh menggunakan unsur yang sedia ada. Lepas tu penghasilannya dia akan jadi unik, mudah dan bernilai. Bernilai dapat dikomersialkan. Slide seterusnya kita akan lebih memahami bila kita lihat contoh kejayaan. Saya rasa hebat sekolah Perlis ni. Sekolah SK Sena. Sekolah Kebangsaan Sena Perlis Sekejap Inovasi Easy Socket Safe. Menang Oh subhanallah, hebat betul diorang ni. Saya bila baca, mungkin kalau tak jadi PT saya tak pergi explore kat benda ni. Bila jadi PT ni explore, jadi ya Allah hebatnya. Budak sekolah rendah menghasilkan inovasi Easy Socket Safe mewakili Malaysia pergi ke Seoul 2014, menang anugerah emas, perak, gangsa, bolot lah, diorang bolot. Jadi masa ni dia buat Easy Socket Safe ni, dia soket je dia buat. Apa yang dia buat berlainan? Dia buat kotak tu. Dia buat safety untuk kotak tu supaya tak kena renjatan elektrik pada budak-budak dan sebagainya. Jadi bila dia dah plug in soket tu, dia tutup lah. So itu je yang dia buat. Simple tapi melayakkan dia pergi ke peringkat antarabangsa. Hebat. Subhanallah. Jadi dia hanya hasilkan benda yang orang memang hasilkan, soket. Tapi dia buat penyusunan semula, dia jadikan benda tu lebih safety untuk budak. Jadi dia menang. Hebat murid Sena ni. Bersama dengan dia, rakan dia buat klip pemotong kuku. Nanti cikgu search lah kat Google ni, saya snipping tool Saya ambil gambar ni, berita wilayah TV1 yang laporkan waktu ni. Jadi dia buat klip untuk potong kuku. Biasanya kita potong kuku, nanti serpihan potongan kuku tu terbang ke mana-mana kan. Nanti biasanya kena kumpulkan balik. Ini tak. Bila dia potong kuku, serpihan potong kuku dia tu masuk dalam bekas. Terus dia macam ada satu bekas. Jadi masuk situ. So dia buang daripada situ je. Dikumpulkan terus. Dia potong, serpihan tu terus masuk dalam bekas tu. Itu pun dia menang lah. Dia yang wakil Malaysia. Hebat. Budak bawah 12 tahun Saya pun rasa macam bangga kerana ada anak-anak Malaysia yang hebat.
Ini pun murid SK Sena kalau dia tengok dia pegang apa tu, semua orang ingat apa tu. Cuba teka, cuba teka. Cuba bagi maklum balas. Itu apa sebenarnya? Ni saya je cakap kan. Cuba teka apa yang dia pegang tu. Nampak macam apa? Gam kot. Kan? Saya pun ingat gam. Betul cikgu. Tapi rupanya bukan gam. Dia brake fan. Nama dia brake fan. Saya kata fan ni apa benda? Dia untuk nak sapu jam, apa-apa jam, perisa jam pada roti. Dia gunakan macam bekas gam tu tapi isi dia adalah jam. Dia bagi dalam tu margarin, yang satu lagi tu perisa coklat, satu lagi peanut butter, satu lagi kaya. Jadi nanti tak perlulah nak buka botol, ambil sudu lah, ambil pisau lah, lepas tu nak sapu pada roti, tak ada. Dia buka je penutup, lepas tu dia pusing bawah tu kan benda tu akan naik kan macam gam kan. Lepas tu dia sapu pada roti. Konsepnya macam gam. Gam pun kita sapu tapi yang disapu adalah jam roti. Hebat. Murid ni punya idea. Dan inovasi ni dikomersialkan. Jadi saya kata, tak, saya pun tak pernah terfikir lah. Kita tengok gam kan, tengok dia penyusunan semula. Bagi saya dia penyusunan semula tapi dia punya improvisasi tu sangat hebat. Dia gunakan kaedah gam punya botol tapi dijadikan jam roti untuk sapu. Memang mudah lah. Saya rasa anak saya dah tak payah minta bantuan saya lagi. Dia buka aja, lepas tu dia sapu je jam tu atas roti. Ini idea-idea cikgu. Daripada kadang-kadang kita tengok satu benda sangat dekat depan mata kita, jadi tak perlu kita nak cari lebih jauh yang susah-susah. Depan mata je, gam je. Tapi dijadikan untuk penyapu jam roti. Cikgu terima kasih yang respon tadi. Sama macam saya. Bila saya tengok apa dia buat ni, dia buat gam. Punya bila tengok tu, penyapu bread fan nama dia lah. Bread roti. Untuk sapu jam roti. Kalau ini inovasi simple dishwasher, kalau tengok yang gambar kiri, dia buat daripada botol, kan tu bahagian bawah botol, lepas tu dia tampalkan span. Span tu dia buat dalam bentuk bulat, botol tu dia cucuk-cucuk lubang. So bila dia tuang deterjen pula, cecair sabun basuh pinggan, lepas tu dia tutup lah dengan bekas botol balik. Kan benda tu meresap lah ke bawah. So dia bolehlah gunakan untuk membasuh pinggan. Selama ni kita kan tuang dalam bekas mangkuk. Lepas tu kena ada span lain. Ini sekali harung jalan. Jadi sangat, saya kata hebat betul inovasi ni. Dia merangsang pemikiran luar kotak tau. Jadi ini memang ada potensi untuk dikembangkan lagi. Untuk dikomersialkan lagi. Sekarang diguna botol je. Nampak memang simple. Tapi cikgu-cikgu, saya harap cikgu-cikgu jangan rasa rendah diri kalau inovasi ni, saya guna botol. Macam ni lah, botol ni je. Tapi hebat ni. Sebab ada potensi pihak di luar sana, kadang-kadang mereka dapat idea daripada kita, mereka boleh beli dengan kita punya idea tu. Mana tahu kan? Daripada inovasi yang cikgu cipta ni, kita tak tahu daripada berapa ramai ni yang akan wakil negeri Melaka nanti, mungkin akan dapat grant daripada mana-mana. Saya doakanlah yang terbaik. Saya lorongkan je. Tolong isi pendaftaran je nanti. Tolong isi. Ini pelajar sekolah asrama. Nak mungkin gantung pakaian kecil-kecil mereka kan. Jadi dia buat inovasi ampaian pintar ciptaan saintis cilik. Okay, kalau tengok sini dia sistem dia gantung dekat yang ring bulat tu. Dia gantung lah guna hanger kecil kan. Ni yang mungkin baju-baju dalam dan sebagainya atau stokin ke. Bila keadaan hujan, dia akan bergerak, tali tu akan bergerak ke bawah bekas oren. Ini sebenarnya bekas oren ni bekas orang susun roti, kek semua kan. Barang kan dijadikan benda tu. Nanti bila keadaan tak hujan dia bergerak keluar balik. Jadi ini inovasi ni saya rasa sangat superb sebab dia menggunakan teknologi dan saya percaya di belakang murid ini pasti ada individu-individu yang hebat dalam teknologi. Jadi di sini cikgu-cikgu bila memilih murid,
kadang-kadang kita ada idea tapi kepakaran kita terhad, kemahiran kita terhad. Apalagi dalam bidang teknologi ni. Saya rasa kalau murid yang buat, ianya sukar tapi murid ada idea. Dan mungkin dibantu oleh ibu bapa yang berkemahiran sebab mungkin ada latar belakang ibu bapa mereka yang engineer dan sebagainya. Dan kalau kita tengok robotik yang menang tu pun memang biasanya ibu bapa yang beli robot tu memang pakar dalam robot tu dan sebagainya. Jadi dengan adanya penggemblengan guru, murid, ibu bapa ataupun pihak luar lain, rakan dan sebagainya yang ada kemahiran digembleng, boleh dapat hasilkan inovasi begini. Jadi kalau cikgu nak guna inovasi ini dah masuk nanti tema yang teknologi tu lah. Jadi kalau cikgu ada macam ni, minta bantuan, tak apa. Bantuan daripada ibu bapa yang mungkin mereka memang kepakarannya di situ. So tak ada masalah benda tu. Tengok ni. Pelajar Sekolah Rendah Changlun menang inovasi kreatif di Seoul di tahun 2020. Tapi dibantu kalau saya baca keseluruhannya, seorang pensyarah yang memang pakar bahagian teknologi. So dia bersama-sama dengan murid ini dan cikgu sekolah ini untuk mengukur tapak kaki. Niku foot measuring device atau alat pengukur saiz kaki. Jadi ada kepakaran, mungkin tak tahulah pensyarah tu ayah murid tu ke, kawan cikgu tu ke, tak tahu. Jadi itu dapatkan manfaat tu. Kalau ada bonus, orang kata bonus. Jadi itulah tadi sedikit sebanyak tentang inovasi-inovasi. Dan kalau cikgu ada channel, saya bukan nak promote Astro tau. Channel 553 Discovery Asia, Asia tu, atau channel 552, 551, saya bila tengok benda tu, dia buat kertas macam kertas lukisan menggunakan tahi gajah. Jadi dia proses tahi gajah tu, dia masak, dikeringkan, lepas tu dia warnakan putih jadi kertas. Di Taiwan pula, ini hebat sekarang ni pembinaan construction yang terbaru di Taiwan, mereka menggunakan dinding yang diperbuat daripada kaca, botol-botol kaca yang terpakai, mereka jadikan, dihancurkan, dia blend, macam blender lah. Dihancurkan, kemudian dijadikan batu-bata, pengganti batu-bata sekarang ni, digunakan yang tu. Lebih ringan, tahan haba panas, tidak mudah terbakar. Tu, dia buat kajian lah, batu-bata kita yang di rumah sekarang warna merah tu, kalau api terlama dia memang akan menyimpan haba yang panas dan akan mengeluarkan api daripada batu-bata tu. Tapi yang ini dia buat berjam-jam tak keluar lagi. Dia memang panas tapi belum keluar api. Jadi sekarang kalau yang saya tengok tu Singapura dah mula tempah bahan konkrit tu dari Taiwan. Orang yang buat tu dia kepakaran dia construction je, yang keluarga tu. Tapi ada sekali tu dia kata apa nak buat dengan botol-botol kaca yang banyak ni, dia cuba proses, dia buat sekarang bahan binaan. Sekarang ada satu, nanti cuba search Taiwan punya inovasi. Bila tengok negara-negara luar, mungkin pemikiran-pemikiran ini, maksudnya kejayaan-kejayaan mereka dapat cipta inovasi-inovasi ini adalah bila kita cuba terapkan daripada meluntur buluh biarlah dari rebungnya. So that's why pertanian ini dijalankan untuk kita lentur buluh tu. Supaya satu hari nanti yang akan menerajui Malaysia, maksudnya kader-kader harapan Malaysia ni akan lahir rakyat-rakyat yang mempunyai pemikiran yang sangat kritis dan inovatif untuk majukan lagi kesemuanya.
bangsa, agama, negara. Macam ahli politik pun ada gak ni. Okay. Sekarang tema untuk pertandingan ni ada 5 je. Kesihatan dan makanan, pertanian, persekitaran lestari, tenaga boleh diperbaharui, TMK. Cikgu pilih 1. Kesihatan dan makanan tu ada 2 kan? Tak semestinya kena gabung dua-dua. Boleh pisah. Cikgu nak buat kesihatan, kesihatan saja. Makanan, makanan saja boleh. Tapi kalau ada yang tentang memang dia unsur gabungan kesihatan dan makanan, tak ada masalah. So, produk yang dihasilkan mesti berdasarkan satu tema saja, tak boleh lebih. Itu yang memang KPM beri pada kami lah. Jadi, syarat-syarat pertandingan ini yang terbaharu ya. Selepas PKP dilaksanakan. Sebelum ini, muridnya 3 orang satu kumpulan. Tapi sekarang mereka dah minimumkan sekurang-kurangnya 1 orang murid bersama 1 orang guru pembimbing. Jadi kalau misalnya kenapa dia buat begini? Kerana kita sebenarnya ni nak tekankan kita tak nak ada timbul kluster inovasi STEM. Saya mohon je sebaik tak nak timbul kluster tu. Kita tak nak berhadapan dengan situasi itu. Sebab kalau 3 orang, kita memang dah tetapkan 3 orang satu kumpulan, tak nak nanti perlu bersemuka dan sebagainya. Jadi kalau satu orang, minimum 1 orang, jadi mudahkan untuk guru-guru. Cikgu nak 1 orang murid boleh? Nak 2 orang murid boleh? Nak 3 orang murid boleh? 4 orang tak boleh. Antara 1 sampai 3 saja. Jadi kita mudahkan pilihan cikgu kerana dalam situasi pandemik. Jadi macam mana ni? Ni kebijaksanaan masing-masing. Mereka brainstorming idea melalui WhatsApp ke, Google Meet ke bersama cikgu kan? Kalau misalnya cikgu guna 2 orang, maksudnya 2 orang tu awak rasa awak nak buat apa? Okey, ada yang tanya saya boleh ke inovasi PDPC? Sebelum ni saya kata tak boleh. Sebenarnya bukan tak boleh, boleh. Tapi saya takut jadi macam saya. Saya bagi contoh saya. Saya ingat inovasi saya adalah inovasi produk. Kejap cikgu. Allah, orang JNT datang. Jap rumah saya tak ada orang. Jap tau. Cik, letak di bawah. Boleh tak? Terima kasih. Oh, hujan je. Okay. Minta maaf Allah, tak senonoh perangai ni Minta maaf. Okay. Jadi gunakan kebijaksanaan cikgu, cuma kita harapkan tak nak timbul kluster terbaru untuk pandemik COVID-19 ni. Jadi gunalah apa-apa media, brainstorming, minta mereka, lepas tu nanti bincang lah. Okay. Kalau cikgu guna yang berkumpulan 3 orang atau 2 orang, boleh gabungan. Tak semestinya tahun 6, boleh gabungan tahun 4, 5, 6. Ini syarat-syarat ni macam yang saya dah terangkan dari awal tadi, dia bersifat baharu ataupun pengubahsuaian ke atas projek mesti dilakukan kalau projek tu, inovasi tu telah ada di pasaran, dah ada orang buat. Penyesuaian produk yang sedia ada dapat diterima, itu yang hakim kata, selagi penambahbaikan itu berlaku sama sekali baru. Jadi kalau cikgu ambil bulat-bulat memang tipis untuk mewakili negeri Melaka. Nombor 3, idea projek masih asli dan tidak pernah dikomersialkan, dipaparkan atau dikemukakan ke mana-mana sektor pembuatan. Kalau cikgu dah hantar ke sektor pembuatan, ni pun tak menepati syarat-syaratnya. Mesti asli. Belum lagi. Sektor pembuatan belum lagi hubungi cikgu. 4, projek mesti selari dengan tema. 1 tema sahaja dibenarkan untuk 1 projek. Okey, 2 bahan yang perlu dihantar secara online. Okey, ini tadi tentang syarat-syarat. Ada yang nak tanya ke pasal syarat-syarat?
Tak Boleh ada. terangkan pasal tema? Tema. Okey. Apa yang cikgu nak tanya? Teknologi maklumat dan komunikasi tu macam mana? TMK. Hmm. Kalau kita nak buat TMK. Okey. Katakanlah kalau saya nak buat dia melibatkan Arduino ke apa tu, maknanya dah masuk kategori tu kan? Ya, betul. Betul. Contoh cikgu buat create satu game. Okay. Tak. Okay, let's say kita tengok yang contoh yang dibagi yang sekolah daripada polis saya yang dia buat mengukur kasut elektronik tu. Maknanya dia tak masuk dalam kategori teknologi maklumat dan komunikasi kan? Ya, betul. Betul. Dia dah masuk dalam tu. Ada satu lagi, tengok Quizy. Quizy orang dah buat kan? Tapi dia menyeronok kan? Kalau cikgu buat macam itu tapi cikgu yang buat sendiri, cikgu create sendiri, itu TMK lah tu. Itu contohlah. Nampak macam tak ada produk. Nampak macam tak ada, tapi produknya ada, tapi dalam perisian komputer. Cikgu yang create sendiri satu kaedah untuk membuat soalan dan sebagainya. Tapi ini sebagai contoh Quizy lah. Dulu tak ada Quizy, orang yang cipta inovasi tu. Apa lagi yang orang cipta daripada TMK. Tapi kalau tadi yang tadi, itu pun TMK. Kalau tengok tadi teknologi ampaian, itu pun TMK juga. Cikgu? Boleh ke? Okey, boleh. Terima kasih. Okey, sama. Okey, sekarang bila dah syarat-syarat cikgu pun dah buat apa semua, macam mana cikgu nak hantar? Okey, sebelum saya terangkan cara nak hantar, dua bahan yang wajib perlu ada adalah laporan inovasi dan video pembentangan. Ni bila dengar laporan ni tu yang ramai yang tak nak masuk pertandingan ni. Tapi cikgu jangan risau, kita laporan ni saya memang tak ada format khas. Yang saya pernah masuk pertandingan inovasi ni, kalau saya tengok format dia macam lain sikit tapi macam sama. Tapi sebab inovasi saya berdasarkan PDPC kan, jadi ada refleksi lalu. Cikgu cuba tengok nanti format inovasi tu, nanti kita bincangkan kat situ. Pertama, laporan cikgu perlu buat. Kedua, video pembentangan. Okay, untuk makluman cikgu, sebenarnya kita kena hantar 3 poster. Tapi untuk Negeri Melaka kita gugurkan poster. Mudahkan lagi cikgu. Kalau cikgu yang nanti terpilih Negeri Melaka pergi kebangsaan, kena buat poster. Tu. Dan andai kata memang pembentangan secara bersemuka, ada lagi ruang pameran. Itu nanti. Siapa yang nanti wakil Negeri Melaka, kita dudukkan berkampung. Kita bagi tahu semua apa yang sebenarnya perlu ada di kebangsaan. Kebangsaan perlu ada laporan inovasi, video pembentangan, poster, dan kalau bersemuka perlu ada ruang pameran. Dia ada ukuran spesifik dia, ruang pameran dia tu. Tapi untuk Negeri Melaka 2 ni je. Dan video pembentangan nanti kita akan bagi tahu selepas ini. Macam mana laporan, macam mana video. Dihantar sebelum atau pada 20 Ogos 2021 selewat-lewatnya pukul 5 petang. Atas dasar integriti, saya memang cakap terus terang, saya tak akan menerima walaupun nanti cikgu hantar, tapi saya akan terus buang kalau cikgu hantar selepas pukul 5 petang untuk menjaga integriti dan keadilan kepada semua sekolah negeri Melaka. Allahu Akbar. JNT lagi. Hari ni JNT aja semua ni. Allah. Sekejap. Letak dia kat depan ni. Kasih ya. Sorry. Okay. Jadi perlu dihantar selewat-lewatnya pukul 5 petang. 20 Ogos sebab lepas tu memang tak terima lagi. Kita tak nak nanti
atas belas kasihan, tapi yang lain cuba hantar lebih awal tapi cikgu hantar lewat. Saya bukan tak nak belas kasihan ni, saya terus terang, saya nak berlaku adil, nak cuba jaga. Tak nak ditanya di akhirat nanti Okay. Jadi nanti saya lepas ni tolong masuk dalam Telegram inovasi yang saya wujudkan. Maksudnya di situ memang saya sendiri ada dalam tu. Soal jawab semua saya akan jawab di situ. Jadi hantar melalui Google Form yang saya akan beri. Google Form ni Google Form untuk hantar pendaftaran. Bukan taklimat lagi dah. Ini kita dah bercakap tentang pendaftaran. Isi nama penuh guru, nama betul-betul sebab sijil akan dikeluarkan berdasarkan pendaftaran yang dibuat. Nama murid, kalau ada 3 orang murid kena nyatakan 3 orang murid tu, kalau ada seorang isi seorang je, yang lain tu tak payah isi. Lepas tu saya akan buat pautan link Google Drive. Pautan link Google Drive inilah yang cikgu perlu satukan bahan laporan inovasi dan video pembentangan dalam satu folder di Google Drive cikgu. Kemudian savekan nama tu, nama sekolah _ kod sekolah. Jadi hanya beri saya link Google Drive tu saja. Saya akan buka link Google Drive tu. Saya akan nampak folder yang ada 2 bahan, iaitu laporan inovasi dan video pembentangan. Setakat ni jelas tak? Macam mana nak hantar ni? Isi nama, Jadi isi nama macam biasa, nombor telefon, kod sekolah, nama sekolah. Akhir sekali saya akan letak situ pautan link Google Drive. Jadi cikgu bagi saya link Google Drive. Jadi saya akan buka situ, saya tahu itu mesti ada nama sekolah cikgu _ kod sekolah. Okay? Jadi kalau tak ada apa-apa kita seterusnya. Format laporan projek. Ini yang KPM beri Font Arial, saiz tulisan 12, double spacing. Mesti ada tajuk muka surat, maksudnya tajuk ciptaan, lepas tu tarikh. Itu saja. Buatkan tajuk muka surat, tajuk ciptaan, tajuk muka surat, tajuk ciptaan dan tarikh. Betul. Tajuk muka surat tu yang isi kandungan tu. Isi kandungan macam dalam buku kan. Ni jadual kandungan halaman, tajuk muka surat. Okey. First tu muka depan tu adalah tajuk ciptaan dan tarikh. Bubuhlah nama sikit dengan nama sekolah. Lepas tu jadual kandungan halaman untuk negeri Melaka ni bolehlah bubuh nama sekolah dengan nama Nanti untuk kebangsaan kita akan ubah sesuai. Lepas tu jadual kandungan halaman. Lepas tu halaman ringkasan ni huraikan secara ringkas apa yang dicipta dan mengapa projek tersebut perlu dibangunkan. Lepas tu seterusnya dokumentasi pencarian keaslian. Termasuk dengan siapa peserta bercakap, kedai yang dihubungi, majalah yang anda kaji. Ini adalah literature review kalau kita buat kajian tindakan tu. Maksudnya based on research mana-mana, kenapa mungkin dah pernah orang cuba cipta yang ni ataupun dia ada berkaitan, boleh masukkan. Kemudian dokumentasi tinjauan pelanggan. Maksudnya ini cikgu dah cuba uji kaji dia. Maksudnya produk cikgu hasilkan ni, cikgu ada tempoh sampai bulan 8. Cikgu dah cuba, dah hasilkan. Contohnya cikgu tadi buat yang simple dishwasher tadi. Jadi cikgu beri orang lain guna benda tu. Lepas tu tengok orang tu komen apa. Komen tu cikgu senaraikan orang yang dah guna dengan komen mereka. Simple dishwasher ni mudah, ringan. Ya? Evidence, betul. Evidence. Orang kata kalau dalam kita ada ujian pra and post kan, ini ujian post lah orang kata. Kejayaan.
Testimoni. Itu perkataan yang tepat sekali. Terima kasih cikgu. Testimoni. Kemudian huraian ciptaan. Dalam satu atau dua perenggan terangkan masalah yang diselesaikan. Masalah saya dekat ruang sinki tu akan kotor sebab ada bekas tu nanti berulat kan, kita menghadapi kan benda tu. Bekas tu bukan berulat, dia macam nanti ada kotoran-kotoran. Lepas tu bagaimana penemuan ini berfungsi atau digunakan? Cikgu huraikanlah. Dan tak perlulah guna yang tinggi, guna je bahasa biasa. Yang penting orang baca orang faham. Tak perlu nak guna bahasa-bahasa macam kita tulis tis-tis tau. Tak perlu cuma bagi tahu je. Dia nak huraian ciptaan, kita terangkan. Dan kelebihan berbanding teknologi atau produk sedia ada. Apa kelebihan produk cikgu? Sebab inovasi ini dia salah satunya adalah bernilai. Dia perlu ada komersial. Jadi cikgu kena promote produk cikgu ni bagus. 7. Lukisan dan atau raja skema. Okey. Ini kalau contoh cikgu tadi guna produk kan? Dishwasher tadi. Jadi cikgu guna botol dengan span. Bermakna cikgu tangkap gambar ke ataupun lukis pun tak ada masalah. Tangkap gambar, lepas tu nanti cikgu buatlah kotak tu, lepas tu jelaskan. Ini bahan apa yang cikgu guna, lepas tu macam mana cara cikgu buat, cara pembuatan. Carta ahli kerja, itu betul. Terima kasih cikgu. Lepas tu ujian penciptaan, senaraikan hasil ujian yang dikumpulkan, terangkan bagaimana penemuan itu diuji dan hasilnya. Sertakan semua hasil ujian pada penemuan yang telah dilakukan oleh orang lain dan komen apa yang mereka ada. Ini macam tadilah testimoni tadi juga. Lepas tu analisis kos penemuan, kos yang cikgu buat, catatan jurnal. Bahagian ini harus mengandungi semua nota seperti yang tulis dalam jurnal agar para hakim dapat mengikuti kemajuan projek. Ada sesiapa yang selama saya masuk pertandingan inovasi, saya tak jumpa catatan jurnal ni. Kat sini dia minta. Tapi tak apa, saya akan cuba cari contoh format pelaporan inovasi STEM. Saya akan kongsi dalam grup Telegram kita. So untuk format laporan projek, saya akan cari, lepas tu share kat situ. Jadi nanti cikgu boleh tengok lah. Okay? Kadang-kadang bila baca macam ni macam susah nak faham kan. Tapi nanti bila tengok dia punya laporan penuh, dia baru dapat step dia. Nanti saya carikan. InsyaAllah ada. Kalau cikgu ada pun cikgu boleh kongsikan di Telegram juga. Atau sesiapa yang boleh beritahu saya catatan jurnal ni. Bahagian ini harus mengandungi semua nota seperti yang ditulis dalam jurnal. Kalau jurnal, tapi saya rasa catatan jurnal adalah catatan jurnal dia macam sepanjang dia buat tu, apa masalah dia hadapi, apa macam tu lah semua. Oh, okey. Untuk melihat kemajuan projek daripada A sampai Z tu ya? Apa perjalanan tu dia catat. Okey, baik. Faham? Jadi, terima kasih cikgu. Jadi catatan jurnal ni adalah cikgu perlu huraikan daripada awal pembuatan sampai akhir, mungkin kongsikan perasaan, kesusahan yang dialami dan sebagainya. Kemudian ucapan terima kasih dan bibliografi. Di situ nyatakan sumber yang digunakan dalam penyelidikan jika ada. Kalau boleh ada, kalau tak ada, tak apalah. Dia kalau ada kan kadang lebih bagus kan. Jadi itulah format laporan projek. Kalau format video pembentangan pula, durasi pembentangan adalah tidak melebihi 5 minit. Tempoh ini termasuk montaj persembahan. Video pembentangan ni dia tak bagi spesifikasi tau. Perlu buat apa dalam video ni. Jadi ikut kebijaksanaan dan kreativiti cikgu. Cikgu nak dalam bentuk paparan slideshow kan, dia bergerak. Macam mana cikgu, tapi dia mesti cikgu perkenalkan produk cikgu. Apa kelebihan produk cikgu. Dan bila orang tonton video tu orang faham, oh produk ni
untuk apa. Boleh secara cikgu nak bercakap tapi dia masa 5 minit je termasuk montaj persembahan. Adakah sedikit montaj, kemudian cikgu perkenalkan produk cikgu. Boleh pilih sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dan untuk resolution tu 720 lah. Nanti untuk kebangsaan baru 1080. Jadi hanya pautan saja, link Google Drive je bagi kat saya. Jadi untuk format video pembentangan ni dia tak ada spesifikasi, ikut kebijaksanaan. Nanti saya sharekan juga yang kalau tengok mana-mana pertandingan inovasi di luar sana, mereka kan ada minta video kan 5 minit. So nanti saya sharekan link, mungkin boleh dapat ilham daripada situ. Seterusnya kriteria penilaian macam nak para hakim menilai berdasarkan kriteria-kriteria ini. Ini semua saya ada send dalam Telegram, nanti saya send sekali lagi. Kemudian cikgu juga boleh sebenarnya pergi ke laman web Carnival STEM, cari inovasi STEM, kat situ pun ada kriteria penilaian. Kreativiti berapa peratus, significant project, impact project, keberkesanan kos. Kalau kos tu mahal pun tak ada masalah tau. Sebab tengok markah dia 5%. Markah, kalau tengok sini markah tinggi adalah impact project dan significant project tu sendiri. Tapi replicability, keboleh-ulangan 10%. Terdapat bukti yang nyata bahawa inovasi dan penyelidikan boleh digunapakai oleh pihak-pihak lain yang berkaitan. Potensi kebolehgunaan, wujud bukti hasil inovasi berjaya mencapai objektif inovasi sepenuhnya. Ini nanti semua saya tunjukkan ni untuk cikgu mungkin nak buat penambahbaikan dalam inovasi cikgu supaya dapat markah yang lebih tinggi berdasarkan kriteria ni. Persembahan dan penyampaian. Penyediaan bahan yang bersesuaian untuk membantu persembahan seperti video. Rupanya kat video ni pun kalau elemen menarik akan dapat markah. Ini borang penilaian saya tunjuk Borang penilaian yang hakim akan dapat. Jadi ini rubrik dia. So nanti dia tak ada kerjasama kumpulan jangan risau. Jadi kalau dia seorang murid bersama seorang guru pun tak ada masalah. Jadi markah penuh 100%. Okey. Itulah tadi tentang inovasi STEM sekolah rendah. Jadi itu nombor saya 0193781558. Saya tak ada masalah kalau cikgu nak WhatsApp personal, nak call, nak tanya, tak ada masalah. InsyaAllah saya cuba bantu. Kemudian itu Telegram inovasi STEM sekolah rendah. Join Telegram tu, kita berkomunikasi di situ pun boleh. Segala maklumat kalau saya dapat bahan-bahan laporan inovasi, saya akan share di situ. Dan mungkin boleh tengok sekali contoh-contoh laporan inovasi. Salah satunya saya pernah masuk inovasi tapi bukan inovasi STEM, inovasi lain. Jadi mungkin saya boleh share, tengok kalau ada idea yang boleh digunakan dalam tu. Lepas tu link kehadiran taklimat. Jadi cikgu yang hadir pada hari ini ada 44 orang, 43 orang lah. Ambil link kehadiran taklimat ini untuk isi supaya nanti pihak penganjur dapat isi dalam SPL KPM. Ada apa-apa pertanyaan tak? Hello, Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, satu sekolah boleh hantar satu saja ke ataupun 2-3 inovasi tu? Maksudnya setiap tajuk tema tu kan ada 5 dia silap saya. Maksudnya boleh hantar yang 3 inovasi tapi tema yang berlainan. Okey. Macam mana tu, boleh? Begini cikgu, terima kasih cikgu. Penyertaan adalah satu sekolah, satu penyertaan. Maksudnya tak kisah tema apa. Jadi kalau anda kata memang sekolah cikgu
inovasinya yang nak menyertainya ramai, mungkin cikgu boleh buat di peringkat dalaman dahulu. Sebab sekarang